Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan Allah, dan selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul seperti mana yang diwartakan dalam Al-Quran dan menerusi hadis-hadis nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih menyusuri kisah ayah kita bersama, kisah Nabi Allah Adam alaihi salam yang ditempatkan oleh Allah di dalam syurga bersama dengan ibu kita, iaitu isteri Nabi Allah Adam alaihi salam, Hawa, menikmati segala apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam jannah, di dalam syurga. Hanya satu saja, iaitu jangan mendekati sebatang pohon. Itu merupakan larangan satu-satunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita pada siaran kali ini akan sambung sedikit lagi daripada peristiwa tersebut yang secara berulang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di beberapa tempat, di beberapa ayat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kali ini kita ingin mengajak para jamaah ke surah Al-A'raf. Antaranya kisah Nabi Allah Adam alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala firmankan daripada ayat yang ke-12. Namun jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin menghayati dua ayat ini, iaitu ayat 19 dan ayat 20 dari surah Al-A'raf. Di mana pada kedua ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Iblis mengambil kesempatan dari apa yang ditegah, yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Allah Adam dan Hawa, isterinya. Itulah yang digunakan, kesempatan yang digunakan oleh Iblis untuk menundukkan, untuk menggoda, untuk menghasut Nabi Allah Adam dan Hawa supaya melanggar perintah Allah. Padahal itulah satu-satunya larangan Allah. Kita lihat cara yang dilakukan oleh Iblis ini, yang kemudiannya diwarisi oleh anak cucu cicit oneng-oneng dia, iaitu syaitan itu seluruhnya, untuk menundukkan, untuk menggoda, untuk menghasut kita-kita semua, anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Di ayat 19 surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami katakan, kata Allah, persilakan kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, tinggallah kamu wa zawjukal jannah, dan juga isteri kamu di dalam syurga ini. Fakula min haitsu syi'tuma, makanlah daripada apa yang ada dalam syurga ini yang kamu kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan cuma jangan kamu dekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin, niscaya kamu berdua
kelak nantinya akan tergolong dalam golongan orang-orang yang zalim. Ini ayat yang ke-19. Di mana pada ayat berikutnya, ayat 20, Allah berfirman mengesahkan, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا. Setelah itu, setelah Nabi Allah Adam menikmati apa yang ada di dalam syurga, tidak melanggar apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, fawaswasa lahumas syaitan. Maka syaitan membisikkan, menghasut atau menggoda secara halus. Kekata yang digunakan firman Allah yang tertera dalam Al-Quran, fawaswasa, iaitu kalaulah diterjemahkan secara langsung, direct translation, iaitu syaitan menimbulkan was-was. Was-was ini jamaah yang dirahmati Allah adalah asalnya ragu-ragu. Sesuatu yang tidak diyakini secara tegas. Ya atau tidak. Boleh atau tidak. Sudah atau belum. Ini antara bentuk-bentuk was-was. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini permainan syaitan. Padahal Nabi Allah Adam yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak dikurniakan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ilmu ini membolehkan Nabi Allah Adam menjadi makhluk Allah yang cukup terpuji. Iblis, sebagaimana yang kita maklumi bersama, telah bersumpah kepada Allah yang ia akan menyesatkan anak cucu keturunan Adam. Dan ia malah tak perlu menunggu Adam itu berketurunan. Di mana saja ada ruang, ada peluang, dia akan mengambilnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bermakna Iblis ini telah memulakan godanya, hasutannya, was-wasnya ke atas Nabi Allah Adam alaihissalam. Pengajarannya buat kita ya. Pengajarannya buat kita. Iblis tak akan pernah melepaskan peluang dan kesempatan untuk menggoda kita. Tak akan. Selagi boleh ia menggoda kita, ia akan menggoda. Kalaulah contohnya, kita hendak mendirikan solat. Umpamanya, solat Jumaat lah contoh. Sekarang kan solat Jumaat nak kena booking dulu. Jadi, dia akan menggoda kita supaya tak payah book lah. Buat apa nak booking? Kalau nak booking nanti takut-takut kau baru nak start, nak masuk, dah penuh. Dah tak ada tempat. Kalau dapat pun mungkin masjid yang jauh sekali. Leceh kan nak pergi. So, dia akan goda kat situ. Tapi kita lawan. Kita buat booking. Dapat pula. Dia akan menggoda kita pada hari-hari sebelumnya ataupun pada hari di mana kita nak solat Jumaat tu supaya akhirnya kita ini tak pergi. Kita tak pergi. Kita tak cancel pun. Dah booking tapi kita tak pergi. Ini kesempatan demi kesempatan yang akan digunakan oleh iblis, oleh syaitan untuk menggoda kita. Apa jua pun. Dia akan menggunakan surrounding kita. Ya, seperti mana yang telah sama-sama kita hayatinya pada siaran yang lalu. Dia akan tetap akhirnya kita ini akan jadi sama seperti dia. Itu yang dia inginkan. Maksud jadi sama seperti dia apa? Iaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tak buat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang itulah yang dibuat. Iblis, syaitan begitulah. Jadi ia menimbulkan was-was, menimbulkan rasa ragu-ragu kepada Nabi Allah Adam alaihissalam
Tujuannya, kita teruskan ayat 20 surah Al-A'raf ini jemaah. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Terjemahannya, supaya dapatlah ia, yakni iblis itu, menampakkan kepada mereka akan sawatihima, akan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Terdapat tafsiran para ulama, perkataan ma wuriya anhuma min sawatihima, iaitu untuk dinampakkan aurat mereka yang tertutup selama ini. Ini tafsiran majoriti para ulama. Namun ada segelintir para ulama bila menafsirkan firman Allah ini di ayat 20 surah Al-A'raf ini, perkataan min sawatihima, iaitu bukan hanya sekadar aurat saja yang ditutup. Maknanya min sawatihima, iaitu daripada kelemahan-kelemahan mereka. So dia nak menampakkan, si iblis ini nak menampakkan yang Adam ini sebagai manusia tidak perfect. Walaupun dikurniakan kelebihan daripada makhluk Allah yang lain, makhluk manusia tidak perfect, tidak sempurna. Ada kelemahannya. Dan disitulah ia akan menggunakan kelemahan tersebut untuk mengalahkan manusia. Kan iblis ini cemburu kerana Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda hormat. Dia tak nak. Bagi dia, aku lebih baik daripada Adam. Jadi, tak mungkin aku ini yang lebih baik dari Adam, aku kena sujud kepada Adam. Patut sebaliknya lah, Adam yang sujud pada aku. Sebab aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ini mengikut kepala otak dia lah. Itu pun kalau dia ada kepala, si iblis ni, dan ada otak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Jadi walaupun sama ada ianya dalam bentuk khusus aurat yang ditutup ataupun apa juga kelemahan yang ada, ia menggunakan pujukan dia. Apa katanya? Iaitu menerusi apa yang difirmankan Allah di ayat 20 surah Al-A'raf ini. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Dan dia, yakni iblis ini berkata, مَا نَهَاكُمَا, apa sebenarnya yang mencegah kamu berdua, Rabbukuma, oleh Tuhan kamu berdua, an hadhihi syajarah, daripada mendekati pohon ini, illa, kecuali, antakuna malakaini, kecuali kamu ini akan menjadi malaikat. Kamu berdua akan menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin, ataupun kamu berdua tergolong dalam golongan orang-orang yang kekal. Jadi jamaah, kita susuri ayat demi ayat, walaupun kita bukan dalam siaran kuliah tafsir ke apa ke tidak, tapi untuk kita menelusuri dan menyusuri, kita perhatikan setiap patah perkataan yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Al-Quran ini kitab mukjizat, maka setiap patah perkataannya pun mengandungi mukjizat. Kita perhatikan, apa sebenarnya yang mencegah kamu berdua oleh Tuhan kamu berdua? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata-kata ini saja dah menampakkan kepada kita bahawa iblis ini, dia sombong dan angkuh sehingga dia tidak mengakui yang Allah ini juga Tuhan dia.
sewaktu dia menggoda Nabi Allah Adam dan Hawa. Setidak-tidaknya lah. Sekurang-kurangnya lah. Dia tidak mengaku yang Allah ini, Rabb ini adalah Tuhannya. Sebab itu kata-kata yang difirmankan Allah, manahakuma, apa yang mencegah kamu berdua, Rabbukuma, oleh Tuhan kamu berdua. Dia tak katakan oleh Tuhan kita, tapi Tuhan kamu berdua. Maknanya bukan Tuhan akulah. Kita perhatikan jemaah dirahmati Allah. Iblis sewaktu menggoda kita, ia terus menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dia sebenarnya mahu kita jadi sama seperti dia. Kita menafikan Allah wujud dalam hidup kita. Kita mengenapikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang berhak untuk menentukan ini boleh, itu tak boleh. Jadi jamaah dirahmati Allah, ini yang boleh sama-sama kita perhatikan. Apa sebenarnya yang mencegah kamu berdua? Sebagai menunjukkan bahawa seakan-akan dia ni lebih tahu daripada Nabi Allah Adam AS. Adam cuma diberitahu jangan dekat dengan pohon ini. Apatah lagi memakan buahnya. Itu saja. Maknanya benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang zahir. Itu yang hanya diketahui oleh Nabi Allah Adam. Tapi yang sebenarnya sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menegah Nabi Adam dari mendekati pohon ini, Adam tak tahu. Apa sebabnya? Rahasia di sebalik larangan Allah ini. Tapi dia tahu. Dia tahu. So, jamaah dirahmati Allah. Dia putarkan kat situ. Jamaah dirahmati Allah. Ilmu agama kita ini, apa yang disebutkan sebagai syariat Islam, kita lihat kepada apa yang zahir. Apa yang dilarang oleh Allah, ya jangan buatlah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ya buatlah. Tanpa kita meninjau terlalu mendalam sebab-sebab, musabab dan sebagainya. Memang ada illah, ada hikmah di balik. Hikmah di balik itu yang kita lihat Islam secara keseluruhannya. Mahukan apa yang memberi manfaat dan mengelakkan apa yang boleh mendatangkan mudarat. Tapi secara umumnya kalau kita perhatikan, setiap perintah Allah buatlah. Setiap larangan Allah tinggalkanlah. Dalil hujah yang digunakan oleh iblis, di mana ia seakan-akan mahir, dia tahu kelemahan manusia. Satu, apa sebenarnya yang menegah kamu daripada mendekati pohon ini oleh Tuhan kamu? Tuhan kamu melarang kamu daripada mendekati pohon ini, kecuali dia tak nak kamu ni jadi malaikat. Ini yang pertama. Tak nak kamu jadi malaikat. Kamu berdua ni jadi malaikat. Kamu ni kan manusia. Jadi tak boleh memiliki sifat-sifat malaikat. Jadi itu sebab Tuhan larang kamu. Maknanya kalau kamu langgar perintah Tuhan, kamu boleh jadi seperti malaikat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam disebutkan tadi. Iblis ni faham sangat yang manusia ini tidak perfect. Tidak sempurna. Ada jua kelemahannya. Memang hakikatnya itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Setiap sesuatu itu kita ada kelemahannya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kelemahan ini sebenarnya bukanlah untuk melemahkan kita, untuk menjadikan kita ini manusia yang umpamanya berputus asa.
manusia yang akhirnya melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita hayati sifat malaikat, paling mendasar sifat malaikat apa? Memanglah malaikat tak makan tak minum, tapi kalau kita tak makan tak minum, kita tak hidup. Tak makan tak minum tak hidup. Nah, kita kena makan. So kita tak boleh jadi seperti itu. Malaikat yang paling menonjol adalah sifatnya adalah makhluk yang tidak melanggar perintah Allah. Apa yang Allah suruh itu yang dibuat, apa yang tak disuruh itu yang tak dibuat. Ini sifat dasar malaikat. Jadi kalaulah manusia ini ingin jadi sempurna, maka Adam, dekatilah pohon ini. Itu yang Tuhan kamu larang. Ataupun au takuna minal khalidin, ataupun kamu berdua ini kelak menjadi orang-orang yang kekal. Dia tahu kelemahan manusia. Kalau boleh sesuatu itu biar berkekalan. Biar berkekalan. Masa muda, kuat, banyak tenaga, hebat. Nak angkat barang, kuat. Nak makan 3 pinggan, kuat. Apa saja kuat. Cerdas, cergas dan sebagainya. Itu muda. Bila dah tua, kalau boleh kekal lah. Kekal cergas, kekal cerdas, kekal kuat. Jadi, manusia ni kalau boleh nak kekal. Kita ada sesuatu yang kita senangi, kita sukai. Umpamanya, contoh je lah di hadapan kita ni, laptop ni. Kita mahu laptop ini bagi kita. Mungkinlah bagi kita. Bukan promote produk ni, tidak. Beli pun kena bayar. Maknanya, dia bagi kita so far, kata orang tu, yang terbaik. Umpamanya lah, memenuhi keperluan-keperluan kita. So, kita mahu kalau boleh tak nak rosak. Tak nak rosak. Kalau rosak, tak kena repair. Malah kalau tak boleh repair lagi, kena ganti baru, beli baru. Habis duit. Contoh sajalah. Jadi kita mahu sesuatu itu kekal. Jamaah yang dirahmati Allah. Di surah Taha ayat 120. Allah berfirman dengan maksud yang sama. Ayat 120 surah Taha. Firman Allah, fawaswasa ilaihi syaitan. Maka kali ini Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Nabi Allah Adam saja, bukan Adam dan Hawa. Fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan ini menimbulkan waswas ataupun menghasut, membisikkan keraguan-raguan, iaitu menggoda secara halus kepada Nabi Allah Adam oleh syaitan. So dalam ayat 120 surah Taha, Allah Subhanahu wa taala secara jelas menggunakan perkataan asy-syaitan. Asy-syaitan yang di ayat 20 surah Al-A'raf tu tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa yang mencegah kamu berdua daripada Tuhan kamu berdua. So syaitan ini makhluk yang tidak mengakui, sampai kepada peringkat tu mengakui Tuhannya. Firaun tu sendiri, bila mana dikurniakan oleh Allah kekuasaan kerajaan Mesir, dia sampai mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Maknanya kalau Adam punya Tuhan, kalau Musa mengaku Tuhannya, Tuhan Musa tu bawah aku dah. Aku yang paling tinggi. So ini syaitan. Manusia yang mewarisi sifat-sifat syaitan. Kita perhatikan selanjutnya ayat 120 surah Taha ini. Maka syaitan itu membisikkan keraguan-raguan, menghasut Nabi Allah Adam. Qala,
dengan ia berkata, Ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan kamu ini dapat hidup selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap. Kekuasaan yang tidak akan lenyap. Sebab itulah jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita kembali ke ayat 20 surah Al-A'raf tadi, illa an takuna malakaini. Malakaini. Kecuali kamu berdua jadi malaikat. Sebahagian ulama daripada sudut qiraat, bacaan yang berlainan sedikit, ada yang membacanya bukan malakaini tapi malikaini. Makna malikaini adalah dua orang penguasa, dua orang raja, dua orang yang mempunyai kekuasaan seperti mana yang difirmankan di ayat 120 surah Taha. Bacaan masyhur memang illa an takuna malakaini. Tapi ada sudut qiraat yang lain illa an takuna malikaini, iaitu sebagai orang yang dapat memiliki, menguasai. Ini juga sifat manusia. Namun yang ingin kita lihat juga di samping itu adalah perkataan syajaratil khuldi, pohon al-khuldi. Al-khuldi ini jamaah, ialah sebab itu kalau kita lihat versi cerita-cerita yang ditimbulkan dalam bahasa Melayu, kita sebut pokok khuldi ataupun pohon khuldi. Ini mungkin berteraskan kepada firman Allah ayat 120. Sebenarnya, perkataan syajaratil khuldi, pohon al-khuldi ini balik kepada asal makna dia, iaitu kekal. Kekal selama-lamanya. Jadi, dia bukan sebuah nama. Pokok khuldi. Sama macam pokok kelapa, pokok mangga, pokok rambutan. Dia sejenis pokok, tidak. Jadi, ia bukan sejenis pokok ataupun sejenis buah. Sebaliknya, ia bermaksud adalah pohon ini boleh menyebabkan kamu ini kekal. Jadi, jamaah yang dirahmati Allah, memang Al-Quran tidak memperincikan detailsnya seperti mana dalam version kitab-kitab Taurat, Zabur, yang bila mana dilihat ada unsur-unsur Israiliyat. Ada unsur-unsur Israiliyat, iaitu dongeng orang-orang ahli kitab. Jadi dalam hal itu, ia tidak wajarlah kita mempercayainya. Antaranya adalah iblis ini menggoda Hawa dulu. Menggoda Nabi Adam, tak berjaya. Dia goda Hawa. Hawa lah yang pujuk Adam ini. Ini bukannya apa. Ada unsur-unsur di mana tujuannya adalah untuk menghina ataupun merendahkan kaum wanita. Yang menjadi penyebab jatuhnya orang-orang lelaki adalah orang wanita. Ialah kalau orang lelaki yang memegang tampuk kerajaan, kuasa, yang selalu menjatuhkannya adalah daripada pengaruh-pengaruh wanita. Wanita di sampingnya ke, wanita yang menggoda dia ke, dan sebagainya. Jadi jamaah dirahmati Allah, kita berhenti di sini dulu, di mana kita dapati bahawa iblis menggunakan cara yang demikian. Iaitu caranya apa? Apa dalam banyak-banyak apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah, itu iblis tak nak goda. Sesuatu yang dilarang, ini satu-satunya yang ditegah oleh Allah. Itulah yang digoda.
digoda dan diberikan alasan kenapa kamu sebenarnya, wahai Adam, kamu dilarang daripada mendekati pohon ini. Dan yang dah dinampakkan adalah sesuatu yang selalu diinginkan oleh hawa nafsu manusia. Supaya nak berpengaruh, supaya nak kekal dan sebagainya. Jadi inilah jamaah yang dirahmati Allah. Bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan iblis yang macam disebutkan tadi, ia akan menggunakan setiap ruang dan peluang untuk menggoda manusia. Sebab itulah kita perlu selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita dengan ajaran-ajaran agama. Kita menghayati firman-firman Allah. Kita sering membaca Al-Quran dan sebagainya. Menjadikan Al-Quran dalam hati kita. Kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala mendengar rayuan dan permintaan kita, insya-Allah. Jadi jamaah dirahmati Allah, ada sedikit lagi kisah Nabi Allah Adam alaihi salam yang ternyata tersungkur, terpeleset, tersandung, lalu melanggar perintah Allah, dan Nabi Adam ini kemudiannya bertaubat kepada Allah. Ini insya-Allah akan sama-sama kita hayati dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.